Kelas hari ini cikgu nak ajar pembuatan keputusan jangka panjang. Okay, last week cikgu sudah ajar jangka pendek. Jadi sekarang we go to a new subtopic jangka panjang pula. Okay, kalau pembuatan keputusan jangka panjang, kita panggil dia, kita akan merancang belanjawan modal. Okay, topik dia ialah belanjawan modal. So apa arti dia belanjawan modal? Because company akan memberi modal kan, like memberi aset, membuat pelaburan, semua itu adalah we call it belanjawan modal. Because we need to plan. Okay, kalau dia keputusan jangka panjang, biasanya melibatkan lebih kurang more than 5 years. So kita kena plan apa yang kita nak melabur, apa yang kita nak beli untuk aset tetap kita. Contoh dia, kilang mungkin nak beli mesin. So all this, we call it belanjawan modal. It's a planning. So dalam exam, dia sentiasa minta anda bagi definisi maksud dia belanjawan modal. So yang ini maksud dia. Dia merupakan, so belanjawan modal actually is a technique. Satu kaedah, merupakan kaedah pembuatan keputusan jangka panjang. Just now I said because it's the planning for future. Maybe 5 years later. 5 years later you're planning to buy machine or what? To do pelaburan. So it's a jangka panjang bagi sesuatu projek atau pelaburan yang akan dibuat oleh syarikat dengan mengguna keupayaan dan sumber modal yang ada. So setiap syarikat mempunyai keupayaan yang berbeza. So bila kita nak want to buy machine atau membuat pelaburan, kita kena tengok kemampuan kita dan juga sumber yang kita ada. That means how much money you have. Okay, so you will try to use keupayaan dan sumber modal yang anda ada, syarikat itu ada, untuk mendapat pulangan yang paling maksimum. Okay, you will get the most maximum reward. Dari wang yang you labur yang ni, you will get pulangan yang paling maksimum out of so many alternatives. So you will choose which alternative will give you yang paling pulangan yang maksimum. Pulangan di sini arti dia keuntungan. Okay, okay. So what is it so important that we need to do planning? Kenapa belanjawan modal ni sangat penting? Sebab dia, okay, dia membabitkan perbelanjaan yang besar untuk tempoh yang panjang. Just like I say, it will take about 5 years. You are planning for 5 years. Jadi perbelanjaan besar. Satu mesin boleh berjuta, million ringgit. Jadi you have to see whether you got enough money to buy. Okay, whether bila you sudah beli, adakah you ada tenaga kerja untuk operate mesin itu. So all this you have to think about it. Okay. Dan sebab yang kedua, setiap projek atau pelaburan mempunyai kesan atau memberi keuntungan yang berbeza. Mungkin you melabur pada A, dia memberi untung 50,000. Labur pada B, 40,000. So setiap adanya untung yang berbeza, so you have to buat analysis for each one. Okay. Dan sebab yang ketiga, keputusan yang kita buat ni mungkin melibatkan risiko yang tinggi. Semua pelaburan ada untung maksimum, tentu risiko dia pun tinggi. So, jadi takut juga dia akan memberi kesan ke atas keuntungan ataupun kedudukan kewangan company. So, inilah sebab dia kena merancang dengan teliti. So that kesannya akan dapat diminimumkan. Okay, jadi ini kadang-kadang keluar dalam teori ya. Why is it so important we need to do belanjawan modal? So, untuk sukatan STPM, okay, you must, seperti cikgu kata, topik ini ialah pembuatan keputusan kan. So, you have learned in jangka pendek how to buat keputusan untuk jangka pendek, like beli ataupun buat, terima atau menolak pesanan, tutup atau berhentikan sesuatu jabatan atau keluaran. That is for jangka pendek keputusan. So, as I said, you have to learn for jangka panjang pula. Masalah as I said untuk soalan exam kan. Jadi soalan, the masalah give it to you. Now,
you have to solve the problem and tell them mana satu yang paling bagus. Which decision should be made. So, untuk jangka panjang ada dua kaedah. Okay. Kaedah dalam SPM, dua kaedah you have to learn. Satu ialah kaedah tempoh bayar balik atau cikgu guna short form TBB. Kaedah yang kedua ialah nilai kini bersih atau NKB. Untuk kelas hari ini, cikgu akan sentuh kepada kaedah pertama dulu. Kaedah tempoh bayar balik. Okay, TBB. So, we look at this. Ini satu kaedah dia. Untuk menolong kita, we use the technique to help us to do keputusan, membuat keputusan jangka panjang. Jadi di sini adalah satu penerangan yang ringkas tentang macam mana nak guna kaedah tempoh bayar balik ini. Okay. So kaedah ini dia mengukur, in order to know how to use the kaedah, you must know macam mana konsep dia kan. Jadi dia tempoh bayar balik ini actually satu kaedah, dia mengukur masa yang diambil. Tempoh, how many years, okay, masa yang diambil untuk memperolehi semula pelaburan asal anda. Let's say you melabur 50,000. So you will count how many years you will take to take back your 50,000. So dia mengukur masa yang diambil. Okay. So seterusnya, aliran tunai bersih, that means the income. You melabur 50,000. Let's say you membeli satu bangunan, satu pejabat. Then you sewakan. So inilah aliran tunai masuk. The income comes in. Then dijumlahkan, or the income dijumlahkan sehingga sama dengan nilai pelaburan asal. Okay, let's say you sudah melabur 50,000. In order to sewa, maybe you buy, you beli satu pejabat. Cost dia ialah 500,000. Okay, then you sewakan. So you will count how many years you will get back your 500,000. You add up all. Okay, first year 50,000 you sewa. So second year 50,000. So add up lah, 50,000 add up another 50,000, 100,000. So until you get back your modal. Okay, so jumlahkan sehingga sama dengan nilai pelaburan asal anda. So projek pelaburan, so we got so many alternative kan. Let's say you nak beli bangunan, you will say, okay, I want to buy this or buy that. Okay, which office you want to buy. So projek pelaburan yang mempunyai tempoh bayar balik yang paling pendek atau paling singkat akan dipilih. So if you buy this pejabat A and you compare with, kalau you beli pejabat B, yang mana will give you back your modal, then you will choose this one, yang paling singkat. Okay, this one you take 5 years to get back your money, and this one 3 years, 3 tahun. So you akan pilih yang 3 tahun. Okay. So formula di sini, pelaburan asal bersih bahagi dengan aliran tunai bersih tahunan. That is the formula kita boleh guna untuk menjawab soalan kita kadang-kadang. So supaya anda lebih faham, cikgu buatkan contoh soalan. Okay, inilah contoh soalan satu soalan yang lebih senang. So let's say satu syarikat ingin membuat pelaburan. Jadi dia you sudah belajar kan langkah-langkah pembuatan keputusan. Tak kisah dia jangka pendek ke jangka panjang, salah satu langkah kita akan tentukan alternatif. So di sini dia tentukan alternatif pelaburan A dan B. Let's say ada dua alternatif yang dia boleh pilih. Okay, so inilah maklumat yang diberi dalam soalan. Pelaburan A atau B, cost dia, that means the money you need to pay in order to melabur. Ini ialah 280,000. Ini 200,000. Okay, dua harga dia berbeza. Tak apa. Okay, boleh juga. Okay, so seperti yang cikgu kata, soalan akan bagi juga maklumat dia, aliran tunai bersih, the income you will get kalau you melabur, inilah money will come in akhir tahun. Okay, akhir tahun 1
money, you will, let's say ini ialah pejabat, you nak beli. So end of the year you will get income from sewa 56,000, let's say, yang bersih. Okay, 56,000. Untuk pelaburan B pula, cost dia 200,000, the income you will get is 50,000. So soalan akan bagi sehingga tahun kelima. Dan you dapati semua dia sama. Okay, mungkin dia sewa tetap anggapkan. Okay, every year every end of the year they give you the income yang ini. Okay, jadi sekarang you ada dua alternatif A dan B. Pelaburan mana yang patut anda pilih? Okay, let's say the soalan ask you to use kaedah PBB untuk solve the problem. Untuk solve the problem, again as I said, kaedah PBB akan kita akan pilih yang mana mempunyai tempoh bayar balik your modal yang paling singkat. Okay, jadi inilah contoh jawapan. Tadi cikgu kata kita akan jumlahkan the aliran tunai. Okay, jumlahkan the every year the income until it same like let's say here the money is 280 kan, yang ini pelaburan yang anda buat. Jadi you jumlahkan the income, okay, for every year until you get back your 280. Okay, so you do column like this. Inilah tahun. So tahun kosong, that means this is the year you melabur. Ini untuk pelaburan A, one by one we do for A first. So end of first year, you will get income, aliran tunai masuk is 56,000. So end of the year you kumpul 56,000. So erti dia, now you get back 56,000. So erti dia, for the next year, aliran tunai yang perlu pada akhir tahun untuk mendapat balik kos modal. So dari 280,000, you get end of first year, you sudah dapat balik 56,000. So means end of first year, you cuma perlu lagi 224,000 untuk mendapat balik 280. Ini tolak ini, you will get this. So end of the year, you still need 224 to capai 280. So you list out again for the second year, sama juga ikut soalan 56,000. So erti dia pada akhir tahun kedua, you already kumpul the income first year, second year plus akhir tahun kedua you sudah dapat kumpulkan the aliran tunai sebanyak 112,000. So means that 224,000 minus this one, end of second year you still need 168,000 to mencapai untuk mendapat balik your 280. 280,000. Okay. Ya kan, dapati semakin kurang. At first you need this, but after this you got this income minus, so you cuma perlu 224. Then you get another 56,000, so now you need only 168, okay, in order to get 280. Okay, so this up again, kita kena buat sampai we get back our money. Okay, selagi tak dapat, you tak boleh berhenti. Okay, so seterusnya tahun ketiga sama juga, you will get aliran tunai masuk 56,000. So accumulate, terkumpul, that means every year you add up. So end of second year sudah ada 112, right? So end of third year sudah tambah 56,000. So sekarang you sudah kumpul 168,000, 168,000. So erti dia, end of third year you ini sudah end of ini kan, this one tolak yang ni 280 tolak 160, so means that end of the year you perlu hanya 112 untuk mendapat balik 280. Okay, so
you dapat lagi kan, you masih tak capai 280, so you have to go on. So the fourth year, tahun keempat, you get another 56,000. So accumulate, kumpulkan, akhir tahun 3 kan ada 168 kan. So you campur tahun keempat 56, you dapat kumpul 224. Okay, so you can see masih tak cukup 280. The end of tahun keempat, ini yang you nak capai. This one, you tolak berapa yang you sudah kumpul. So end of tahun keempat, you hanya perlu lagi 56,000. Just need another 56,000, then you will get back your modal 280. So tak dapat lagi, kena go on. So tahun kelima, you got another income 56,000. So accumulate, terkumpul. Akhir tahun 4, you sudah ada 224 kan. So akhir tahun 5, you got 56. So campur, you dapat 280. So arti dia, end of tahun 5, you sudah dapat balik your modal. So ini, tolak ini, kosong. Arti dia, end of the tahun 5, you tak perlu lagi aliran tunai untuk get back your money. You already capai, you already take back apa yang you sudah melabur. Okay, so actually jawapan anda sampai sini sahaja. Arti dia, pada akhir tahun 5, tempoh balik jawapan dia ialah 5 tahun. Okay, jadi untuk exam, kita tak boleh buat separuh. Walaupun already dapat balik our modal, tapi cikgu galakkan anda teruskan habis. Okay, so you teruskan. Biar soalan pagi sampai memang tak ada. Okay, memang soalan pagi sampai 5. Let's say kalau soalan pagi sampai 6, 7, 8, you go on. Tapi you letak dash saja. Once you dapat kosong, you just letak dash. Okay, so ini dah calculation. Tetapi you tak boleh biar calculation like that. No, don't expect the examiner just baca your calculation. Ingat, mesti guna ayat juga kan. So ayatnya, you kena tulislah dengan ayat. Tempoh bayar balik ialah 5 tahun. Then you explain little bit. Iaitu pada akhir tahun kelima, syarikat sudah boleh mendapat semula wang pelaburan asal dia 280,000. Ini ialah cara yang panjang untuk mengira tempoh bayar balik. Actually, kalau soalan aliran tunai dia, kalau dia every year the same. Kalau every year the same, actually you can use shortcut. Ada formula dia. Okay? Cara lain guna formula. Lebih senang. Iaitu, seperti yang tadi cikgu sudah ajar, pelaburan asal bersih over bahagi dengan aliran tunai bersih tahunan. You will get the answer. So, pelaburan asal bersih ialah 280,000. So, you just put. Then, aliran bersih tunai tahunan. Aliran tunai bersih tahunan ialah every year you get back 56,000. So, you just letak 56,000. So, you bahagi, you akan dapatkan jawapan 5 tahun. So, inilah tempoh bayar balik dia. Okay. Nanti cikgu akan tunjuk untuk pelaburan B juga.